Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jal kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Ta'ala berikan, dapat kita bersama pada malam ni menyambung lagi perbahasan daripada tafsir surah Hawamim, sambungan kita daripada surah Fussilat. Malam ni kita menyambung daripada ayat yang ke-39. Ayat 39 perbahasan kita pada malam ni dalam mushaf muka surat 481. Jadi kita tengok firman Allah Azza wa Jalla daripada surah Fussilat ayat yang ke-39. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنَّكَ تَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الْمَوْتَى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Ayat 39 Allah Ta'ala sebut maksud dia. Kalau kita tengok dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman terjemahan, dia sebut, dia kata wa min ayatihi annaka taral arda khashi'ah, dan di antara tanda-tanda kekuasaannya engkau melihat bumi kosong sepi. Khashi'ah dia terjemahkan dalam terjemahan ini ialah bumi yang tandus, kering, bumi yang tidak ada apa-apa tumbuhan, dataran yang kosong. Kemudian fa idza anzalna 'alaiha al-ma'a ihtazzat wa rabat, maka apabila kami turunkan hujan menimpa dataran tersebut, ihtazzat wa rabat. Ihtazzat maksud dia apa? Bergeraklah rongga-rongga tanah itu. Maknanya tanah itu terbuka sikit sehingga masuk air dalam dia, warabat, dan keluar daripadanya tumbuhan. Innal ladzi ahyaha lamuhyil mauta, sesungguhnya Allah yang menghidupkan sudah tentu berkuasa menghidupkan makhluk-makhluk yang telah mati. Allah Ta'ala sebut pada ayat ini, Innal ladzi ahyaha, sesungguhnya Tuhan yang menghidupkan tanah yang kering, tandus, dataran yang tidak ada apa-apa tumbuhan itu. La muhyil mauta, pasti dia boleh menghidupkan orang-orang yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya ialah Tuhan yang maha kuasa atas tiap-tiap sesuatu. Ayat ni Allah Azza wa Jal nak cerita pada kita bahagian kedua, dalil-dalil akal yang berada di bawah daripada langit. Sebelum pada ni, kalau kita tengok pada ayat sebelum ni,
iaitu pada ayat yang ke-38 dan juga 37. Tuhan sebut wa min ayatihil lailu wan nahar. Di antara tanda-tanda kebesarannya itu malam dan siang, matahari dan juga bulan. Yang ni duduk atas, jauh pada kita. Ayat yang ke-39 Tuhan cerita tentang dalil-dalil yang berada di bawah, iaitu dataran yang kita pijak ni, bumi. Bila mana turun air padanya, iaitu hujan, ihtazzat warabat, bumi itu bergerak, bergetar dan akhirnya keluarlah tumbuh-tumbuhan. Pada ayat ni Allah Ta'ala nak bawa pada kita pertama, ialah Dia Tuhan yang berkuasa, mempunyai kudrat untuk menghidupkan benda yang tak ada ataupun benda yang telah mati. Kenapa nak kena cerita benda ni? Kenapa nak kena beritahu Dia boleh menghidupkan benda yang mati? Sebab antara perkara yang diingkari, antara perkara yang dilawan oleh musyrikin Mekah, ialah bolehnya orang yang mati ini dihidupkan kembali. Orang-orang yang telah mati, yang telah dikuburkan, yang telah hancur jasad dia dimakan bumi ini, hilang habis tinggal tulang belulang semata-mata, bagi mereka mustahil dan bagi mereka tak akan berlakulah kebangkitan, dengan sebab mereka ni dah hancur lebur dah. Mereka dah jadi bahan lain, mereka dah berubah bentuk dia. Walaupun kita tahu sebelum ni dia itu ditanam dengan elok jasadnya, tapi dengan sebab proses yang dah lama, mereka akan hilang macam tu saja dan dia tidak akan lagi ada kebangkitan. Jadi ini ialah antara benda dan perkara yang kita kena tahu. Kenapa ayat ni cerita tentang adanya kebangkitan? Kenapa ayat ni cerita tentang bolehnya Tuhan membangkitkan? Jadi Allah Ta'ala suruh tengok muka bumi yang kosong, tak ada apa-apa, aku keluarkan padanya sesuatu. Jadi ada apa atas muka bumi itu? Bila mana Allah Ta'ala nak tarik perhatian, kalau kamu rasa tak yakin dengan kuasa Tuhan, tengok macam mana Tuhan tumbuhkan, Tuhan hidupkan, suburkan dataran yang tandus. Tapi nak katanya, kalau orang yang dia tak nak ataupun orang yang dia degil, suruhlah tengok apa pun, tak jadi apa. Tapi sebahagian daripada orang kafir pada waktu tu, kita kena tahu latar orang yang menentang Nabi ni. Kita jangan ingat semua sekali yang menentang Nabi itu ialah menentang Nabi. Maknanya satu Mekah tu tentang Nabi. Ada kelompok yang defensif, yang terlalu defend penyembahan berhala, yang ni mungkin akan lawan Nabi sungguh-sungguh. Ada pihak yang kedua, kafir, sembah berhala, tapi tak nak pilih lagi berhala ni betul ke Islam ni betul, dan tak nak lagi bersama dengan golongan yang bermati-matian lawan Nabi ni. Jadi ini benda yang kita boleh tengok, perkara yang kita boleh tengok, supaya kita nampak yang lawan Nabi tu bukan keseluruhan, tapi yang lawan Nabi tu mungkin sebahagian, dan sebahagian ni dia ada suara yang agak kuat, dia ada sokongan yang agak padu, sehingga menyebabkan seakan-akan mereka ni ramai, tapi sebenarnya mereka tidaklah ramai. Jadi pada golongan yang pertengahan, yang masih lagi nak terima tak nak terima, nak terima tak nak terima, dan masih lagi terhalang dengan banyaknya bisikan syaitan, akhirnya dia tengok ayat ni, dia boleh nampak apa poin yang Nabi nak sampaikan. Saya nak sebutnya, golongan pertama yang memang betul-betul keras, dia tak akan nampak datanglah ayat apa pun, dia duduk pada position penentang. Yang kedua, menentang ikut orang, dapat keterangan-keterangan yang jelas, mungkin dia boleh berubah hati. Yang ketiga, tak tentang, tapi tak tahu nak duduk dekat mana. Yang ni bila mana dia tengok ayat-ayat ni, mungkin dia boleh merubah pendirian dia. Kemudian ayat yang ke-40. Kita tengok ayat yang ke-40. Allah Azza wa Jalla sebut pada ayat yang ke-40. Innal ladhina yulhiduna fi ayatina la yakhfawna alaina
afaman yulqa fin nari khair amman ya'ti aminan yawmal qiyamah i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Tengok ayat yang ke-40. Allah Ta'ala sebut pada ayat ke-40, innal ladzina yulhiduna fi ayatina la yakhfauna alaina. Sebenarnya orang-orang yang menyeleweng, yulhidun, orang yang keras dalam penyelewengan, orang yang memang tak nak bagi ruang langsung untuk fikir apa yang Nabi sebut, tak nak ambil masa langsung untuk faham, untuk perhati apa yang Nabi sampaikan. Okay. La yakhfauna alaina. Allah Ta'ala kata, tidak terselindung kepada keadaan mereka daripada pengetahuan kami. Maknanya, kamu tengok dia orang makin kuat lawan kamu ni, wahai Muhammad. Bukanlah makna kami tak perasan golongan ni wujud. Bukan bermakna kami tak tahu dia orang ni ada. Dan bukan bermakna kami saja-saja nak biarkan dia orang sakitkan hati kamu. Okay. Kita tengok dalam tafsir dia sebut apa? Ayat yang ke-40 ini ialah takhwif ukhrawi. Ancaman di akhirat bagi golongan penentang, iaitu mereka yang melakukan ilhad. Ilhad dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita sebut anti Tuhan. Ilhad ni maksudnya golongan anti Tuhan, ataupun dalam bahasa Inggeris kita panggil atheism. Golongan yang tolak sekeras-kerasnya Tuhan itu wujud, pencipta ni tak ada, kita terjadi dengan sendirinya, fenomena satu benda berlaku, keluarlah kita ni. Itu yang disebut dengan nama mulhid. Maknanya nak fokus ini ialah golongan pertama, keras, tak nak terima pandangan, tutup setutup-tutupnya pintu hati untuk fikir. Yang dia orang tahu, dengar je Muhammad sebut apa-apa perkataan, lawan dulu baru dengar apa dia sebut. Okey. Tuhan sebut pada ayat ni, innal ladzina yulhiduna fi ayatina. Mereka yang telah melakukan gerakan pembasmian terhadap dalil-dalil kami. Datang dalil cantas, datang dalil tolak, datang dalil halang, datang dalil buat apa saja, blok dalil tu, seblok-bloknya. Allah Ta'ala sebut pada Nabi, dalam ayat ni ada takhwif, dalam ayat ni juga adanya, orang kata apa, dalam istilah tafsir ni, ianya ialah satu benda yang menenangkan hati Nabi. Allah Ta'ala beritahu, la yakhfauna alaina. Ianya tidak terhalang pada pandangan kami. Jangan risau, jangan rasa tertekan, sebab spesies manusia macam ni memang akan wujud sampai bila-bila pun. Datang kenyataan apa, dia tak nak dengar kenyataan tu. Dia tahu datang lawan. Itu saja. Kemudian Tuhan lontarkan beberapa soalan. Afaman yulqa fin nari khair. Tuhan kata, adakah orang yang dihumban ke dalam neraka itu lebih baik? Amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. Berbanding orang yang datang dalam keadaan aman pada hari kiamat. Satu perbandingan, satu kata tanya, pertanyaan yang Tuhan guna pada ayat ni. Afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yawmal qiyamah. Adakah orang yang telah dihumban, pasti dihumban dalam neraka, lebih baik berbanding orang yang aman pada hari kiamat? Soalan simple, tak perlu belajar sampai luar negara pun untuk faham soalan ni. Mudah ya. Orang yang kena pukul dengan orang yang kena hormat, mana lebih baik? Orang kena hormat lebih baik sebab pukul tu sakit. Orang yang dimuliakan lagi baik berbanding orang yang dihinakan. Satu pernyataan mudah. Tak perlu nak buat memek muka macam payah soalan tu, sebab soalan tu terlalu mudah. Mumayyiz pun boleh jawab. Maknanya budak yang tahu benda baik, benda buruk pun tahu. Antara dapat duit dengan kena curi duit, yang mana lagi baik? Tentulah baik orang yang dapat berbanding orang yang dicuri ataupun orang yang disakiti. Okay. Jadi Tuhan sedang downgradekan pemikiran golongan-golongan yang lawan dakwah Nabi ini. Ini benda perkara yang kita kena nampak. Bila mana berinteraksi dengan orang-orang yang tak nak dengar,
Quran banyak downgradekan dia orang dari segi ideologi. Orang macam ni betapa tak cerdiknya, bagi satu soalan macam ni saja dia dah terdiam dah. Tapi kalau dia tu jenis degil betul, bagi soalan macam ni pun kira lawan. Dan tak mustahil kalau tuan-tuan tengok dalam sirah, bila mana datang ayat-ayat macam ni, afaman yulqa fin nari khairun amman ya'ti aminan yaumal qiyamah, adakah orang yang dihumban dalam neraka lagi baik berbanding orang yang aman pada hari kiamat? Ada orang yang jawab, kena humban dalam neraka lagi baik. Memang ada yang jawab macam tu. Sebab tu kalau kita baca sirah, kita akan tengok golongan yang lawan Nabi, dia menganjing dekat Nabi. Dia kata tak apa, duduk dalam neraka pun boleh makan. Sebab Muhammad kata boleh juga makan buah zakum. Yang penting boleh makan. Tak apalah neraka pun. Tengok dia punya cara jawab. Adakah dia terlalu tak cerdik untuk faham apa yang Nabi sebut? Bukan. Dia lawan Nabi bukan atas dasar dia tak faham. Dia lawan Nabi dasar lain lah. Dia lawan Nabi, dia kira dia nak lawan je. Apa keluar pada Nabi, dia kira nak lawan. Macam sebahagian orang, bila mana kita dah nampak benda tu salah yang fatal, tapi dia tahu orang yang buat salah tu kawan dia, kena backup macam mana pun, backup dia. Walaupun dah tak cerdik dah apa yang dia backup, tapi dia akan buat. Dia akan lakukan benda tu. Dia akan carilah ruang, celah mana, lorong mana yang agak-agaknya boleh untuk angkat balik benda tu dan bagi benda yang tak ada nilai tu jadi ada nilai. Orang kita sebut menegakkan benang yang basah. Okay. Tak boleh buat sebab benda tu jelas. Tapi ada orang try hard untuk buat benda tu. Bila mana Tuhan sampaikan ayat ni, Tuhan sebut perkataan ni ataupun Tuhan firmankan benda ni, kita jangan pelik bila mana ada orang boleh jawab, kena humbanlah neraka elok berbanding orang yang datang dengan layanan yang baik. Sebab neraka tu pun bukanlah neraka tu bermaksud sesuatu yang membinasakan. Dia punya nak cari, maknanya ada orang yang akan guna cakap-cakap macam tu. Kemudian Tuhan tutup pada ayat 40 ni, i'malu ma syi'tum innahu bima ta'maluna basir. Satu ayat penegasan, satu ayat untuk bagi pendirian. I'malu ma syi'tum. Katakan pada orang yang anti Tuhan tu, katakan pada orang yang tak nak kepada Tuhan tu, i'malu ma syi'tum. Buatlah apa kamu nak buat apa. Innahu bima ta'maluna basir. Sesungguhnya apa yang diorang buat, Tuhan akan tengok. Dan Tuhan sedang memerhati. Kita selalu sebut sini, ta'malun maksudnya ialah orang yang buat dengan niat. Sebab tu kita tengok perkataan tu, Tuhan kata i'malu, buat apa yang kamu nak buat. Maknanya golongan yang menegakkan benang yang basah, yang tetap kata kena humban dalam neraka pun elok berbanding datang aman pada hari kiamat, bukan dia tak tahu benda tu, dia tahu. Dia tahu apa yang dia sedang bercakap tu ialah satu benda yang tak cerdik, ataupun bahasa mudah kita, benda yang bodoh. Tapi yang penting kita sentiasa berada pada puak lawan Muhammad. Orang kena kenal kita sebagai pihak yang lawan Muhammad. Walaupun pihak kita ni kadang-kadang lawan Muhammad tu tak cerdik dah pihak kita pun. Tapi tak apa, lawan je dulu. Apa-apa pun lawan. Ini ialah benda yang kita kena tengok dan kita kena lihat lah. Dan kita kena sedar. Sebab tu tuan-tuan tengok, benda ni dia berputar, dia akan berulang balik. Tuan-tuan tengok, baru-baru ni ada datang satu orang tokoh ulama besar daripada Maghribi ke Perlis pun datang, Dr. Sa'id Al-Kamali, ke beberapa buah negeri yang lain selain pada Perlis. Cuma ada satu negeri tu dia tak bagi Dr. Sa'id Al-Kamali pergi ke negeri dia. Badan berautoriti di negeri dia tak bagi menyampaikan ucapan dalam satu conference seminar tentang Al-Quran dan Sunnah. Maknanya pembentang-pembentang daripada banyak universiti. Jadi dia orang buat program tu, jemputlah Sa'id Kamali ni sekali, Dr. Sa'id Kamali ni sekali. Okay. Tapi
beberapa hari sebelum program itu berjalan, dapat halangan. Dia kata tak boleh bercakap. Secara fizikal tak boleh. Tapi kalau online boleh. Tuan-tuan tengok. Apa beza online dengan fizikal? Dia kata, nak buat secara fizikal tak boleh. Online boleh. Okay. Cuba tuan-tuan fikir, antara online dengan fizikal, beza dia kat mana? Beza dia fizikal orang ada. Online orang tak ada. Tapi suara sama. Ucapan sama, hujah yang sama juga. Tapi saya tak pastilah yang online tu jalan ataupun tidak. Tapi kalau dia punya nak halang orang, dia kena sedar ada part dia tak boleh halang. Dia tak boleh nak halang. Okey. Kalaulah kata jadi online pun, manfaat tetap akan berjalan. Saya nak sebut sini ialah dia punya nak larang tu, last kali kita akan nampak larangan yang dia buat tu nampak benar tak cerdik dia situ. Nampak benar apa yang dia cuba nak halang tu, dia lemah pun nak halang benda tu. Tapi tak apalah, dengan kadar kuasa yang ada 2-3 kerak ni, 2-3 langkah yang kita boleh buat ni, kita buat je dulu. Sebab dia nak halang datang ke negeri, kita kena tahu orang-orang di negeri tu telah mengenali Said Kamali sebelum Said Kamali datang ke negeri tu pun. Orang dah kenal pun, terutama orang-orang yang pengkaji, pelajar-pelajar penuntut ilmu dah kenal pun. Nak halang macam mana? Mungkin dia fikir kita nak halang jangan bagi orang kenal dia. Mustahil. Zaman sekarang ni mustahil. Zaman sekarang ni benda yang mustahil. Kita nak halang bagi orang tak kenal. Yang pasti kita tahu, dia yang halang tu orang negeri dia tak kenal pun. Dia tu ada jawatan di negeri tu. Orang yang dia halang tu famous dah. Dia yang halang orang tak kenal pun dia siapa. Bukan setakat orang tak kenal di negeri lain, orang negeri dia tak tahu. Oh, dia pegang jawatan besar di negeri ni. Tak kenal. Tapi boleh halang lah. Okay. Saya nak sebut, kadang-kadang manusia dia sampai pada part, dia nak buat je, dia kira nak buat. Dia tak tahu dah apa benda dia nak buat, yang dia tahu itu je langkah yang dia boleh buat, dia buat. Okay. Terus kita tengok pada ayat yang seterusnya. Tuhan sebut pada ayat yang seterusnya, itu ayat yang ke-41. Ayat 41, kalau kita tengok dalam mushaf, innal ladzina kafaru bidzikri lamma ja'ahum wa innahu lakitabun aziz. Sesungguhnya orang-orang yang kufur ingkar terhadap Al-Quran ketika sampainya kepada mereka akan ditimpa azab seksa yang tidak terperi, sedang Al-Quran itu demi sesungguhnya sebuah kitab suci yang tidak dapat ditandingi. Ayat ni penegasan nak cerita, lawanlah kamu nak lawan pun. Maknanya Tuhan nak beri penegasan kepada orang-orang yang mulhid tadi, iaitu ayat sebelum, ayat yang ke-40, yang Tuhan kata innal ladzina yulhiduna fi ayatina i'malu ma syi'tum, buat apa kamu nak buat. Tapi Tuhan beritahu innal ladzina kafaru bidzikri, orang-orang yang kufur ingkar, yang tolak, yang tak nak ambil peduli pun pada Quran ni, wa innahu lakitabun aziz. Quran ni akan kekal menjadi kitab yang tak akan boleh ditandingi. Yang akan lenyap ialah golongan yang menentang, yang kekal ialah golongan yang benar ataupun benda yang benar. Quran kekal sebagai kitab yang unggul, kitab yang terpuji. Walaupun ramai orang cuba nak jatuhkan Quran tu, nak jatuhkan nilai Quran, tapi tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab sifat Quran tu ia bersama dengan kebenaran. Yang penting satu orang tu dia duduk di atas jalan mencari redha Allah. Yang penting apa yang dia buat betul-betul ikhlas pada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan nilai. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok, ada satu cerita yang dinisbahkan kepada Imam Malik bin Anas, guru pada Imam Syafi'i. Kita tahu Imam Malik bin Anas ni, antara kitab dia yang terkenal ialah kitab Muwatta. Muwatta tu ialah kitab hadis yang dihimpun oleh Imam Malik. Dr. Said Kamali yang datang ke Perlis tu dan beberapa buah negeri ni, dia di Morocco, di Maghribi ni, ialah penyandang kerusi Imam Malik. Apa maksud dia? Dia ialah orang yang berautoriti, ada tauliah untuk ajar kitab Imam Malik, dan dia ada sanad yang direct sampai pada Imam Malik
melalui Tariq Al-Laythi. Sebab ada satu orang anak murid Imam Malik ni nama dia Al-Laythi, Imam Al-Laythi. Ada beberapa orang lagi lah anak-anak murid Imam Malik ni yang meriwayatkan Muwatta. Cuma kebanyakan yang ada di negara ataupun di dunia hari ni ialah yang ambil daripada Imam Al-Laythi. Waktu Imam Malik tulis kitab Muwatta, waktu tu tokoh-tokoh ulama lain yang hidup sezaman dengan Imam Malik, sama ada yang duduk di Haram Al-Madani, iaitu duduk di Madinah, ataupun di sekitar tanah Hijaz, ada juga tulis kitab nama dia Muwatta. Kita jangan ingat kitab Muwatta ni seorang je tulis, ramai tulis Muwatta. Waktu tu anak-anak murid Imam Malik ni pergi jumpa tok guru dia. Dia kata, wahai Imam, macam mana ni ramai orang tiru tajuk kitab yang kamu tulis ni. Yang ni pakat nak tulis Muwatta, tok guru ni pun tulis nama kitab dia Muwatta, yang ni Muwatta, yang ni Muwatta. Apa respon Imam Malik? Respon Imam Malik kata, yang ikhlas yang akan Allah Ta'ala kekalkan. Last sekali kita tengok zaman sekarang ni, bila mana sebut Muwatta, kita akan nampak Imam Malik dulu, kita tak akan nampak orang lain. Walaupun adalah penulis kitab Muwatta tu ialah orang lain. Dia macam kitab hadis 40. Sebut hadis 40, orang akan nampak Imam Nawawi, orang tak nampak imam lain. Sebab itu ialah keikhlasan. Macam orang sebut Sahih Bukhari, orang nampak Imam Bukhari. Saya nak sebut sini ialah Quran ni betul lah dia tak boleh ditandingi. Saya nak sebut ada orang cuba untuk jatuhkan kitab Muwatta Imam Malik, nak bagi low class Muwatta. Tapi Tuhan kekalkan sampai sekarang, yang dicetak, yang diulang kaji, yang dibuat kajian. Yang daripada kitab tu, berapa orang di dunia ni dapat doktor, PhD, doctorate, postgraduate, apa semua, master ke PhD, kerana kitab tu. Tuhan muliakan kitab tu. Quran kita tahulah, Quran tu dah sedia mulia dah, sebab tak ada orang tulis Quran ni, dia datang daripada Allah Ta'ala. Saya nak sebutnya ialah kalau orang tu berada atas kebenaran, yang kekal ialah yang tu. Walaupun pada zaman dia tu, dia ditentang. Contoh, Imam Bukhari, ditentang. Kitab dia diburuk-burukkan. Usaha dia sehingga 16 tahun tulis kitab Sahih Bukhari ni, penulisan Sahih Bukhari ni ambil masa 16 tahun. 16 tahun. Sebab apa? Sebab Imam Bukhari dia tulis, dia tapis. Dia bukan, oh jumpa hadis letak, jumpa hadis letak, jumpa hadis letak. Yang tu tak sampai 16 tahun pun boleh buat. Okay. Tapi dengan sebab nak buat kekemasan. Sebab tu saya ingat waktu Dr. Sa'id Kamali datang ke Perlis di Kuwait tu, dia ada sebut tentang perjalanan para ulama dalam mencari ilmu. Antara yang dia sebut ialah Imam Baqi ibn Makhlad al-Andalusi. Imam Baqi ibn Makhlad al-Andalusi ni wafat sekitar tahun 276 ataupun 79, saya tak pasti. Tapi sekitar itulah 270 Hijrah lebih. Dia datang daripada Andalus. Andalus ni mana sekarang? Andalus ni Spanyol sekarang. Maknanya Morocco tu atas lagi. Morocco, Mauritania apa semua tu atas lagi. Europe tu, Eropah. Gerbang pada Eropah. Okay. Datang jalan kaki, naik kapal, melepasi beberapa laut untuk jumpa Imam Ahmad bin Hanbal di Baghdad. Tonton boleh bayang, Spanyol ke Baghdad bukan satu perjalanan yang singkat. Dia lepas beberapa laut sampai ke benua Afrika. Daripada benua Afrika tu berjalan kaki sampai Baghdad. Imam Baqi ibn Makhlad ni peringkat awal dia tulis catatan berapa ribu tapak kaki dah jalan. Akhirnya dia lost counting, tak tahu berapa ribu dah, banyak sangat berjalan. Waktu dia berjalan duduk tengah padang pasir sehingga kena dehidrasi, kurang air dalam badan. Buang air keluar darah, dah tak keluar air kencing, keluar darah. Sebab nak pergi jumpa Imam Ahmad, nak ambil beberapa hadis, sebab dia penuntut ilmu hadis. Sampai di Baghdad, waktu tu kerajaan khalifah jatuhkan hukuman tahanan rumah kepada Imam Ahmad. Tak boleh mengajar, kena halang. Sebab waktu tu fitnah
khalqul Quran, Quran fitnah. Quran ini makhluk, fitnah itu sedang merebak, sedang kuat. Pemerintah pun percaya kata Quran ni makhluk. Okay. Waktu sampai pergi rumah Imam Ahmad, orang beritahu Imam Ahmad dah kena ban, tak boleh mengajar. Tapi dia ni besar hati nak dapatkan hadis pada Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Ahmad tanya, kamu datang pada mana? Dia kata, ana ji'tu min baladin ba'in, aku datang daripada negeri yang sangat jauh. Imam Ahmad tanya, min Afriqiya, mu datang daripada Afrika ke? Kata Imam Baqi ibn Makhlad, Afrika tu kena langkah 2 laut lagi, aku daripada sana. Sebab dalam kepala Imam Ahmad ni, negeri paling jauh Afrika duduk tu. Ada lagi negeri atas sana lagi. Kata Imam Ahmad, kalau kamu nak belajar hadis, aku dah dilarang belajar hadis. Tapi kalau kamu nak juga, kita kena tukar gaya belajar. Apa dia? Kamu kena berpura-pura datang rumah aku dalam keadaan macam orang nak minta sedekah. Maknanya jangan pakai baju cantik ni. Pakai baju compang-camping sikit, buruk sikit baju tu. Okay. Pakai baju buruk sampai depan rumah aku, jangan kata hadis ni, jangan kata beri aku hadis, tapi minta padaku, aina ajri, mana sedekah aku? Minta macam tu. Saya kata ni, benda ni pernah berlaku, zaman kita ni pun pernah berlaku. Dan ada setengah-setengah negara orang Islam ni merasai peritnya nak belajar ilmu, sama ada ilmu Quran ataupun ilmu hadis. Ada satu orang tokoh besar, masih lagi hidup, Tariq Iwadullah. Tariq Iwadullah ni duduk di US, Amerika Syarikat sekarang. Dia ni guru besar dalam bidang hadis di Iskandaria di Mesir. Waktu kerajaan Mesir diperintah oleh Presiden Mursi yang dah meninggal daripada Ikhwanul Muslimin. Waktu tu ulama-ulama boleh mengajar dengan bebas, tidak ada apa-apa halangan. Dan tak perlu nak lapik-lapik perkataan, cerita je apa nak cerita. Jadi Tariq Iwadullah dan beberapa orang kawan-kawan dia lah, ramai lagi lah, kalau saya tak silap Dr. Ismail Muqaddam pun sekali, termasuklah Syekh Wahid Abdul Salam Bali dan beberapa orang tokoh ni lah, yang mereka semua ni dah keluar daripada Mesir dengan sebab halangan di negara sendiri. Pada waktu tu dia orang mengajar memenuhi masjid, program-program televisyen ni boleh masuk, yang dulu dia orang dihalang zaman Husni Mubarak. Rupa-rupanya keadaan yang elok tu tak tahan lama. Sebab kita tahu, pertama, ada pengkhianat daripada dalam yang nak jatuhkan Presiden Mursi tu sendiri, Dr. Mursi tu. Yang kalau kita tengok, yang jatuhkan dia siapa? Menteri Pertahanan dia. Menteri Pertahanan ni Presiden Mesir sekarang lah. Apa nama tu? Abdul Fattah As-Sisi tu. Itu pertahanan waktu zaman Mursi tu. Okay. Selain pada tu, rakyat Mesir ni pun ada satu masalah. Bila mana tukar kerajaan, dia ada satu perangai. Sebab dia orang duk dengar manifesto yang sedap-sedap ni. Jadi dia orang jadi malah. Hidup tu jadi malah. Jadi Dr. Mursi ni waktu dia nak menang tu, banyak benda dia buat. Dia kata kita akan tukar negara Mesir ni menjadi negara yang bersih. Orang pergi Mesir, orang tahulah Mesir ni, suasana ni memang tak bersih, sangat tak bersih. Udara dia pun ada pencemaran yang tinggi, kawasan sekitar pun tak bersih. Jadi waktu Mursi menang, sebahagian orang-orang awam, orang kampung yang tak tahu apa, dia orang duk marah ke Mursi. Dia kata, mana Mursi kata nak bagi Mesir bersih, ni sampah tepi rumah aku tak ada orang angkut pun. Sampah peribadi, dia nak suruh pemimpin tu mari angkut dengan lori sampah daripada rumah dia. Dia tak nak bungkus elok. Sebab dia kira, kamu dah janji macam tu, kamu kena buat lah, kamu kena round lah rumah-rumah ni. Kita tak peduli. Yang tu satu golongan yang menyebabkan jatuhnya Mursi tu lah. Dan akhirnya naiknya Abdul Fattah As-Sisi ni. Bila mana naik Abdul Fattah As-Sisi, guru-guru hadis yang hebat dulu ni, yang duk mengajar penuh TV, penuh masjid ni, bermulalah fasa dia orang dihalang. Bermulalah tekanan demi tekanan. Ada yang hilang seorang demi seorang di penjara. Ada yang tak dibenarkan mengajar di masjid. Termasuklah Dr. Tariq Iwadullah ni. Tariq Iwadullah di Iskandaria.
Cuma saya dapat dengar cerita daripada sebahagian pelajar yang belajar di sana, di akhir-akhir sebelum doktor ni pindah ke US, ke Amerika Syarikat, ada satu orang daripada Arab Saudi buat satu universiti Islam di Amerika Syarikat dan dia jadi pensyarah sana. Dr. Tariq Ahmadullah ni dia mengajar di stesen bas. Mengajar hadis di stesen bas. Jadi anak-anak murid tu pakai baju macam orang kerja kutip sampah. Mengajar dalam perut bonet bas tu. Turu duduk dalam tu, anak murid duduk luar-luar ni. Itu berlaku zaman sekarang. Sebelum dia pergi ke Amerika Syarikat. Sama jugalah yang berlaku di Libya, di Tunisia, di Algeria. Terutamanya Tunisia dan Algeria ni lah. Libya ni dia kurang sikit. Yang mana kalau tengok pada waktu tekanan kerajaan Algeria dan juga Tunisia ni, ulama-ulama, bukan kata ulama, ustaz-ustaz biasa pun dihalang. Halaqah tahfiz tak dibenarkan. Nak pergi sembahyang Jumaat kena ada pas masuk. Tak semua orang boleh sembahyang Jumaat. Yang ada pas masuk boleh sembahyang Jumaat. Kalau dia pergi sembahyang Jumaat tanpa pas masuk tu, dia boleh didenda. Halaqah tahfiz tak boleh ada dalam masjid. Jadi pada waktu tu guru-guru Quran ni daripada pakai jubah elok ni dah tukar pakai baju jersey bola dah. Tak pakai dah baju macam baju orang-orang pergi masjid lah. Bila mana nak buat kelas Quran ni tak buat di masjid, buat di rumah-rumah orang ataupun buat di tempat-tempat gelanggang-gelanggang futsal. Buat situ. Jadi orang tanya, malam ni ada kelas tak? Tak guna dah perkataan kelas. Malam ni ada lawan bola tak? Ada. Lawan bola tu maksudnya lah kelas Quran. Sampai tahap tu dia kena tekan. Saya nak kata zaman Imam Ahmad dah kena dah. Tu macam tu. Imam Ahmad kata kalau nak datang belajar hadis dengan aku, Imam Baqi, Imam Makhlad, jangan kata berikan aku hadis. Tanya, mana sedekah aku? Waktu tu aku akan baca, kamu tulis. Penat nak katanya keadaan tu penat. Tapi saya nak sebut perjalanan yang dibuat. Orang kenal Baqi ibn Makhlad ni. Walaupun perjalanan dia tu susah, meletihkan. Perjalanan dia tu perjalanan yang orang kata apa, banyak dugaan-dugaan yang ditempuhi. Saya nak sebutnya ialah Imam Malik. Waktu dia nak sampaikan ilmu-ilmu dia daripada kitab Muwatta' tu, banyak orang pelekeh dia ataupun orang cuba nak lawan dia. Tapi yang kekal ialah dia. Sebab tu saya sebut tadi, Syekh Sa'id Kamali tu ada orang halang dia di Malaysia. Orang tak kenal siapa yang halang. Hatta kalau kawan tu mati pun nanti orang tak tahu pun dia tu siapa. Tapi yang kekal ialah orang yang dihalang itu, iaitu Dr. Sa'id Kamali. Ialah Syekh tak terasa hati sangat. Waktu kita tanya dia datang ke Perlis tu, dia tak terasa sangat lah, sebab dia pun banyak peluang di negeri lain. Cuma satu benda yang kurang elok lah, sebab dari segi penerimaan international dia diterima. Tiba-tiba sampai Malaysia, isu tauliah saja yang dibangkitkan. Dia macam tak padan lah, satu orang tokoh besar. Dan perjalanan dia tu sudah dimaklumkan makan masa 2 bulan pun. Bukan dia nak datang esok malam ni bawa mesej. Bukan. Maknanya benda tu dah ada perancangan. Tapi itulah karenah yang kita boleh tengok sebahagiannya. Kemudian kita tengok ayat yang ke-42. Allah Ta'ala sebut pada ayat yang ke-42, la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfih tanzilum min hakimin hamid. Allah Ta'ala kata yang tidak datang, yang tidak dapat didatangi sebarang kepalsuan daripada mana-mana arah dan seginya, ia diturunkan dari Tuhan yang maha bijaksana lagi maha terpuji. Ayat 42 nak menerangkan tentang kemuliaan Al-Quran. Tuhan kata wa innahu lakitabun aziz. Quran ini kitab yang mulia. Mulianya macam mana mulia dia tu? Tak akan boleh ditembusi kepalsuan, kebal penyelewengan. Antara kitab yang tak boleh diseleweng ialah Quran. Langsung tak boleh. Kalau ada orang seleweng pun orang akan perasan di mana. Itu sebahagian pada mukjizat dan kemuliaan yang Allah Ta'ala berikan kepada Al-Quran. Min baini yadayhi wa min khalfihi wala min khalfihi. Sama ada depan ataupun belakang, tak boleh tembus langsung. Tanzilum min hakimin hamid. Kerana ia turun daripada Tuhan yang maha bijaksana
lagi maha terpuji. Okay. Dalam syarah, kalau kita tengok pada ayat ni, apa yang Allah Ta'ala nak sampaikan? Allah Ta'ala nak sebut pada ayat yang ke-42, kalau kita tengok, dia sebut sini, ayat ke-42, golongan kafir sentiasa sengaja mencari kesalahan dalam Al-Quran. Begitu juga dengan musyrikin Mekah. Tabiat orang, bila mana tengok kebenaran, dia nak kacau kebenaran. Dia nak touch. Sikit pun, dia akan touch kebenaran itu. Apabila pihak musyrikin kata, tentu Quran tu ada benda silap, maka Allah Ta'ala pun jawab melalui ayat 42 ni, la ya'tihil batil. Tak akan datang kebatilan. Min baini yadayhi wala min khalfihi. Daripada depan ataupun daripada belakang. Okay. Tuhan nak sebut apa sini? La ya'tihil batil. Ini kerana Al-Quran itu turun pada Tuhan, Allah Ta'ala, Tuhan semesta alam. Semua ayat dalam Al-Quran itu adalah hak, iaitu benar belaka. Tidak ada dalam Al-Quran itu sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan jiwa yang murni. Dan Al-Quran itu akan terpelihara daripada sebarang anasir-anasir ataupun ayat-ayat yang bukan wahyu. Sebab itulah kita akan tengok sampai satu masa nanti Allah Ta'ala akan angkat Al-Quran ini. Sama ada yang disimpan dalam dada ataupun yang tertulis. Satu masa nanti kita akan tengok Quran ini akan diangkat. Cuma kalau kita beli Quran, ada cetakan yang kosong tu cerita lain. Nanti kita sambung, lepas pada azan kita sambung. Okay. Tadi saya sebut, bila mana akhir zaman, Quran ni akan terangkat. Sama ada yang dalam mushaf ataupun yang dalam hafalan orang. Okay. Dulu pernah jadi isu, ada beberapa mushaf yang disimpan di masjid ni, hilang muka surat dia, hilang. Saya tak ingat negeri mana, tak tahu lah. Tapi kecoh dah isu tu. Okay. Pertama, kalau tengok, bila mana kecoh je isu tu, orang semua jadi kalut lah. Kalut kata kita ni dah akhir zaman dah. Dia punya kalut tu macam tengok sejadah, duduk dalam macam orang sembahyang tu. Cerita dulu lah, cerita tahun 2000 dulu semua lah. Tak laku ikut ceritanya tu. Okay. Sehinggalah pihak penerbitan buat kata apa, penjelasan Quran itu ada silap cetak. Maknanya dia muka surat dia tu dia berlapik apa semua, dia tidak tercetak di situ. Tu je cerita dia, bukan cerita Quran. Sebab kalau Quran diangkat ni dia hilang habis terus, kosong terus. Kadang-kadang masjid yang besar, kalau saya tak silap, masjid dia tu besar. Dia banyak rak Quran. Rak-rak Quran tu ada yang tak buka lama. Sebab setengah-setengah tempat dia baca Yasin, dia ambil Yasin yang kecil tu ya. Dia tak buka Quran. Kita bagi Quran baca Yasin, gelabah dah buka muka surat berapa pun. Tak tahu muka surat berapa. Cuma nak katanya Quran tu lama tak buka. Sekali orang hantar wakaf, hantar dengan kotak-kotak, tak ada orang belik satu lai pun. Itu hanya sekadar salah cetakan sahaja. Yang tu tak masuk. Dia kalau dia nak hilang, dia hilang habis. Mai buka yang ni hilang habis, satu Quran tak ada. Kosong betul, jadi macam buku nota dah kosong. Yang tu boleh jadilah. Boleh jadi antara tanda-tanda nak kiamat lah tu. Okey. Cuma nak katanya Allah Ta'ala ni dia jaga Quran daripada sebarang kepalsuan. Ini perkara ataupun benda yang kita kena tahu daripada kemuliaan Al-Quran. Maknanya try lah macam mana pun nak kata Quran itu palsu, seleweng, tak kena, fakta dia bercanggah, sastra dia sengit sebelah, itu hanya dakwaan. Bila mana cek, biasanya silap faham ataupun salah enggak. Okay. Jadi alhamdulillah kita selesai untuk bahagian yang seterusnya ni, iaitu bahagian ayat 39 hingga 42 ni. Ayat 39 hingga 42 ni ialah Allah Ta'ala nak sebut tentang bagaimana golongan yang mencabar Al-Quran. Nanti sambungan ayat 43 sampailah ayat yang ke 46, kita akan tengok Allah Ta'ala nak sebut Quran ini menjadi penawar kepada golongan yang nak cari kebenaran. Yang tadi Quran ini menjadi satu kesakitan bagi orang yang menentang. Dengar Quran je jam, dengar Quran je susah hati dia nak lawan kot celah mana. Itu golongan pertama.
Ini golongan kedua, dengar Quran, makin bertambah iman dia, makin bertambah rasa kata apa, kehambaan dia. Cuma nanti kita tengok pada kali yang akan datang dah. Jadi kita berpada situ je untuk malam ni. Moga Allah Ta'ala beri rahmat dan berkat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.